Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat perbincangan malam ni mengenai dengan sumpah. Sumpah ini adalah dalam bahasa Arab dipanggil al-yamin. Al-yamin adalah satu-satunya perkataan ataupun lafaz yang mempunyai lebih daripada satu makna. Ada al-yamin dalam bahasa Arab bermaksud sumpah. Ada juga bermakna kekuatan. Ada juga bermaksud tangan kanan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dalam suratul Haqqah, la akhadna minhu bil yamin. Al-yamin di sini adalah dengan makna al-quwwah, iaitu kekuatan. Sebab apa dinamakan yamin, sumpah itu sebagai kekuatan? Kerana bila seseorang itu bersumpah sebagai satu penguat, satu penegasan, satu kekuatan kepada dia terhadap hujah dia. Bila dia bersumpah dengan nama Allah, bermaksud dia kuatkan perkataan dengan sumpah. Kalau dia kata aku tak akan buat demi Allah, maksudnya bukan perkataan biasa. Al-yamin ini, sumpah di sisi ulama-ulama fiqh adalah taqwiyatu ahadi tarafayil khabar bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala, iaitu menguatkan salah satu daripada dua belah pihak, kuatkan perkhabaran itu dengan sebut nama Allah, iaitu sumpah. Ada pihak A, pihak B, salah seorangnya akan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan perkhabaran ataupun hujahnya. Dan sumpah ini taqta' al-khusumah halan, dia akan memutuskan pertelingkahan segera, tetapi dia tak boleh menggugurkan hak. Seseorang yang bersumpah, dia tak boleh menggugurkan hak orang lain. Dia bersumpah, orang lain punya handphone, orang lain punya basikal, dia bersumpah itu adalah basikal aku. Sumpah dia sedikit pun tidak menggugurkan pemilikan orang tadi terhadap harta dia. Cuma sumpah ini, seseorang yang bersumpah demi Allah aku tak buat, jadi boleh memutuskan pertelingkahan yang sedang berlaku. Mana orang tadi percaya sebab dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sumpah ini mestilah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tak boleh dengan nama-nama lain, dan juga ataupun dengan sifat-sifat Allah. Nama Allah sama ada wallahi, warrahmani, warrahimi, dengan nama Allah ataupun dengan sifat-sifat Allah, seperti mana wa'azamatillah wa kibriyaihi, dengan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagikan sumpah ini kepada tiga jenis. Ada dinamakan yamin munaqidah, ada yamin ghamus, ada yamin lahu. Yamin munaqidah atau munaqadah, iaitu seseorang yang bersumpah terhadap suatu perkara pada masa akan datang, an yaf'alahu, dia akan buat, aw la yaf'alahu, ataupun dia tak akan buat, dia tak nak buat. Contoh dia kata wallahi la af'alanna aw la af'alu kaza, demi Allah pasti aku akan buat, demi Allah aku tak nak buat. Bila disebut demi Allah dengan nama Allah, maka hukum terhadap sumpah ini
padanya mempunyai kafarah sahaja ketika mana dia melanggar sumpah. Bila dia sumpah, wallahi aku tak nak buat, bila aku tak nak buat, tiba-tiba dia buat. Bila melanggar saja sumpah, maka dia dikenakan kafarah. Sebab itu dalam Quran menyebut la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu. Kafarah sumpah adalah it'amu 'asharati masakin, beri makan, it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Beri makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imun, daripada apa yang kamu makan, makanan yang sederhana yang kamu berikan kepada keluarga kamu, au kiswatuhum, ataupun pakaian keluarga kamu, pakaian berikan kepada mereka, bukan pakaian sama ada pakaian baru, au tahriru raqabah, ataupun tahrir, merdekakan hamba. Sekiranya tak ada semua ni, nak kemampuan puasa pun tak ada, nak beri pakaian pun tak ada, merdekakan hamba lagi tak ada, maka berpuasalah 3 hari. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam, berpuasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum, itulah kafarah sumpah kamu bila kamu langgar sumpah. Wahfazu aymanakum, maka jagalah sumpah kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Seperti itulah Allah Ta'ala jelaskan kepada kamu ayat-ayat Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. Yang dimaksudkan dengan ayat ini, yang dimaksudkan dengan al-yamin ini adalah ala amrin fil mustaqbal, iaitu sumpah yang akan, sumpah untuk masa yang akan datang, bukan masa telah lalu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam ayat surah Al-Maidah ini, ayat ke-89 ni, Allah Taala kata wahfazu aymanakum, jagalah sumpah kamu. Tidak digambarkan jaga ini, apa yang kita dapat gambarkan jaga sumpah kamu, maknanya jangan langgar sumpah kamu, jaga dia. Jangan kamu mencabuli sumpah kamu. Illa fil mustaqbal, perkara ini tak dapat kita gambarkan, melainkan adalah untuk masa akan datang. Jagalah harta kamu. Bila jaga harta, makna jaga untuk masa akan datang, sama ada sekarang yang akan selepas ini. Kita boleh jagalah harta kamu yang telah lalu. Telah lalu kita tak panggil jaga lagi dah, sebab telah berlalu. Yang kedua dipanggil sebagai al-yamin al-ghamus. Yamin ghamus ini seperti mana yang telah didefinisikan oleh ulama Hanafiyah dan juga Malikiyah. Dia menyatakan al-yaminul kadhibah qasdan fil madhi, iaitu seseorang yang bersumpah dengan sumpah perdustaan. Dia niat memang nak bersumpah, dia niat memang sumpah yang dusta fil madhi, pada sumpah yang telah lalu, atau fil hal, ataupun sumpah ketika ini, sama ada sumpah tersebut menafikan atau mensabitkan. Contoh, dia menyatakan wallahi ma dakhaltu hadhihi dar, demi Allah aku tak masuk rumah ni. Sedangkan dia tahu dia masuk rumah tu. Dia kata demi Allah aku tak masuk rumah ni. Itu dia nafi, tapi sebenarnya dia buat. Ataupun dia kata wallahi innahu khalidun, dia kata demi Allah inilah dia Khalid, sesungguhnya dia Khalid. Dia mensabitkan, bukan menafikan. Sedangkan dia tahu itu bukan Khalid, itu Zaid, orang lain, tapi dia bersumpah itulah Khalid, bukan Khalid Samad. Khalid Samad yang bertanding tempat kita, Khalid Samad dengan siapa tempat kita? Datuk Jo. Satu lagi siapa? Dr. Rusni apa? Tempat kita juga. Habis dia hantar WhatsApp semua orang, undilah dia. Habis ni aku siapa yang WhatsApp? Selalu kalau nombor-nombor baru yang WhatsApp saya ni, selalu orang nak minta nikah, minta job nikah ke, nak minta nikah. Tengok-tengok, undilah saya.
wa hukmuha 'inda al-jumhur min al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Hanabilah 'ala ar-rajih 'indahum annahu ya'zam. Hukum yamin al-ghamus. Al-ghamus ni term dia, satu istilah aja. Sebenarnya sumpah dusta ini di sisi majoriti di kalangan ulama Hanafi, Maliki, Hanbali, mengikut pendapat yang rajih di sisi mereka, iaitu hukumnya berdosa. Siapa yang berdosa? Tuan yang bersumpah tadi berdosa. Wajib kepada dia bertaubat, wajib kepada dia beristighfar kepada Allah, kerana sumpah yang dilakukan tersebut adalah satu sumpah yang besar, sumpah dosa besar, dan tidak dikenakan kafarah. Sebab dia sumpah yang dusta, dan dia memang niat sumpah dusta dan dia tahu. Dia yang dipanggil al-yamin al-ghamus. Hukumnya berdosa dan wajib serta merta beristighfar dan bertaubat kepada Allah, dan yang peliknya tak dikenakan kafarah. Itu majoriti di kalangan ulama. Li'annaha a'zam min an tukaffar, kerana ia dosa besar ini yang kerana sumpah dusta ini adalah a'zam, lebih besar berbanding apa yang dibayar kafarah. Baik, dia tak perlu bayar kafarah, sebab kafarah tu segala macam kecil. Yang dia buat sumpah palsu dengan niat dia, itu kita panggil lagi besar berbanding kafarah dia. Sebab itu dinamakan al-ghamus, sebab dia telah tenggelamkan tuan dia, iaitu tuan orang yang bersumpah tadi, dia telah tenggelamkan dalam api neraka Allah ataupun dalam dosa. Berbeza dengan ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i menyatakan al-yaminul ghamus, sumpah yang palsu ini, sumpah dusta ini adalah umum, sama ada sumpah yang akan datang ataupun sumpah yang telah lalu. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi Allah Taala yu'akhidhukum, akan mengazab kamu, memberi hukuman kepada kamu dengan sebab sumpah yang telah kamu lakukan. Wa qalu tajibul kaffara fil ghamus. Ulama Syafi'i kata, dah sumpah dengan sengaja, sumpah palsu, kena kafarah. Kafarah puasa 3 hari, ataupun beri makan orang miskin. Beri makan orang miskin dulu, 10 orang miskin beri makan, atau beri pakaian 10 orang miskin. Tak ada juga, barulah puasa 3 hari. Ulama Syafi'i menyatakan dosa ini tidak melarang daripada kafarah. Dosa satu benda yang lain, kafarah satu benda yang lain. Dosa sumpah, sumpah palsu, sumpah dusta tetap berdosa. Kafarah kena bayar juga. Seperti mana zihar. Zihar ini seseorang yang kata kepada isterinya, belakang kamu ataupun punggung kamu sama seperti mana belakang kamu seperti belakang ibu aku. Itu perkataan zihar, perkataan yang mungkar, sebab dia samakan isteri dengan ibu dia. Ini perkataan yang tak baiklah, dipanggil zihar. Dan inilah orang jahiliah cara nak cerai isteri dia tak nak sebut cerai, tapi dia buat zihar. Wa tata'allaqu bihil kafarah. Dan lafaz zihar ini adalah lafaz yang sengaja tetapi dikenakan kafarah. Bal wa fiha ta'zir aidan, tetapi dalam zihar ini juga sebenarnya tak cukup dengan kafarah, dikenakan ta'zir. Bal wa fiha ta'zir aidan, ada hukuman ta'zir. Ta'zir ni ada satu peringatanlah daripada mahkamah ataupun hakim yang memberi hukuman, sama ada berbentuk wang ringgit ataupun penjara. Satu lagi, sumpah pembahagian yang ketiga adalah dipanggil al-yaminul lagu. Al-yaminul lagu, sumpah lagu. Ulama berbeza pendapat dalam menentukan batasan apakah yang dimaksudkan sumpah lagu. Majoriti di kalangan ulama selain daripada ulama-ulama Syafi'i, mereka menyatakan selain daripada ulama Syafi'i,
an yukhbira 'anil madhi aw 'anil hal 'ala dhann anna al-mukhbar bihi kama akhbar wa huwa bi khilafihi fi an-nafy wal isbat. Jumhur ataupun majoriti di kalangan ulama selain ulama Syafi'i menyatakan memberitahu suatu perkara, sama ada perkara yang akan datang, perkara yang lalu ataupun perkara sekarang ini, dia bagi tahu mengikut sangkaan dia, annal mukhbar, bahawasanya benda yang diceritakan itu adalah bertentangan dengan apa yang diceritakan. Fakta sebenar bertentangan dengan apa yang diceritakan. Seolah-olah dia salah cerita, salah fakta, tapi dah sumpah dah, nampak macam yakin. Contoh dia kata, wallahi ma kallamtu Zaidan, dia kata demi Allah aku tidak akan bercakap dengan Zaid. Dan pada sangkaan dia, wa fi dhanhi annahu lam yukallimhu wa huwa bi khilafil waqi', pada sangkaan dia tak bercakap. Itu pada sangkaan dia, tapi hakikatnya dia cakap. Nampak? Dia kata wallahi ma kallamtu Zaidan, demi Allah aku tak cakap langsung dengan Zaid. Dia dah sumpah dia, wallahi ma kallamtu Zaidan, demi Allah aku tak cakap langsung dengan Zaid. Itu pada sangkaan dia. Pada sangkaan dia tak cakap, sebenarnya dia bercakap. Itu dipanggil sebagai al-yaminul laghu. Dia beri fakta yang salah, sebab dia sangka dia tak cakap, tapi sebenarnya dia dah bercakap dengan Zaid. Ulama Syafi'i menyatakan maksud laghul yamin, sumpah lagha ini, ma lam tan'aqidu alaihi niyyah, sesuatu yang tidak terakad niat ke atasnya. Mana dia tak ada niat, terlepas. Au hiya allati yasbaqul lisan ila lafziha bila qasdi ma'naha. Dia terlepas, lidah dia terlepas lafaz sumpah, terlepas cakap, tapi dia tak ada niat apa pun. Bukan niat untuk bersumpah, tidak, tapi terlepas. Itu maksud ulama-ulama Syafi'i yang kata al-yaminul laghu. Berbeza dengan majoriti di kalangan ulama, dia kata memberi satu fakta yang bertentangan dengan hakikat. Hakikatnya dia kata demi Allah aku tak bercakap dengan Zaid, tapi sebenarnya hakikatnya dia bercakap. Itu majoriti di kalangan ulama kata itu sumpah lagha. Ulama Syafi'i tak setuju. Itu bukan sumpah lagha. Ulama Syafi'i kata sumpah lagha terlepas sumpah. Dia tak nak sumpah tapi terlepas, tanpa niat lah. Au yuridul yamin ala syai'in fayasbiqu lisani ila ghairi, ataupun dia nak bersumpah di atas sesuatu. Dia nak bersumpah untuk benda ni, nak bersumpah dengan nama Allah untuk benda ni, tiba-tiba tersumpah untuk benda lain. Seperti mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum, dikeluarkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya. Dari riwayat daripada Aisyah telah menyebutkan pada sebab turun asbabun nuzul firman Allah Ta'ala, la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum, Allah Ta'ala tak seksa kamu dengan sebab lagha pada sumpahmu, terlepas, sabqul lisan, terlepas cakap. Hukum al-yaminul laghu, hukum sumpah lagha ini sebulat suara di kalangan ulama, iaitu la yu'akhadh bih, tidak dihukum, tidak diberi hukuman. Kama law sabaqa lisanuhu ila kalimatil kufr, seperti mana dia terlepas, lidah dia cakap benda yang boleh memurtadkan dia tak sengaja terlepas, sama juga tak berdosa dan tak dikenakan kafarah, kerana dia adalah yaminnya ghairu munaqadah, lafaz sumpah yang tidak terakad, tidak terjadi. Wali annaha la yuqsad bihal mukhalafah, kerana ia adalah sumpah yang tidak diniatkan dengan sumpah tersebut.
dia samalah menyerupai dengan seseorang yang melanggar sumpah kerana terlupa. Dia bersumpah tak nak makan, tiba-tiba termakan, maka tak kena bayar, tak bayar sumpah, tak perlu bayar sumpah. Dia tak kata aku tak nak makan nasi sebulan, tak sampai sebulan, baru seminggu dah makan nasi. Kalau terlupa tak apa. Kalau buat lupa, itu kena bayar kafarah. Mengenai dengan hukum niat sumpah yang 3 ini, kita lihat sebulat suara di kalangan ulama menyatakan al-yamin la tan'aqidu bimujarradin niyyah. Sumpah ini tidak berlaku dengan semata-mata niat. Itu sebulat suara di kalangan ulama. Sebab sumpah ini adalah perlu dengan lafaz. Samalah tuan-tuan nazar, semua dengan lafaz. Tak boleh saya nazar, saya niat nazar dalam hati, tak boleh. Sumpah pun tak boleh dalam hati, kena dengan lisan, dengan lidah. Bal la budda min ruknin asasiyyin wa huwa al-lafzu. Bahkan sebenarnya rukun asasi, asas utama dalam bab sumpah ini adalah lafaz. Cuma mereka ulama ini mereka berbeza pendapat. Idza wajada al-lafz, apabila didapati lafaz, adakah perlu niat berserta dengan lafaz, ataupun yanaqidul yamin, ataupun jadi automatik sumpah terus jadi tanpa niat. Di sini juga ulama berbeza pendapatlah. Ulama Hanafi menyatakan annal aiman la tatawaqqaf 'ala niyyah. Sebenarnya sumpah tak perlu pada niat, automatik jadi apabila dia bersumpah. Tak kira sengaja jadi, terlupa jadi, dipaksa jadi juga. Cuma orang yang pengsan, kalau orang yang gila dia bersumpah, itu tak jadilah. Sebab apa? Sebab dia tak diambil kira oleh syarak. Dia tak sah pun syarat sumpah, sebab dia pengsan, sebab dia gila. Dalam mazhab Hanafi sedikit berbeza dengan majoriti di kalangan ulama. Dia menyatakan, mereka dalam mazhab Hanafi menyatakan seseorang yang bersumpah, lafaz sumpah tanpa niat, automatik itu adalah sumpah. Berbeza dengan ulama-ulama Syafi'i, ulama Syafi'i dan juga Hanbali menyatakan yaminan munaqada aw ghamusan, sumpah ini akan jadi, sumpah dengan nama Allah akan jadi, bergantung kepada niat. Kalau dia tak niat apa-apa, tak ada sumpah. Sama ada sumpah tersebut sumpah munaqadah ataupun sumpah ghamus. Adapun sumpah al-laghu, sumpah laghu, maka malam tanaqid alaihi niyyah, maka tu tidak akan jadilah niat ke atas, sebab dia memang terlepas sumpah. Ulama dalam mazhab Maliki, dia kata farraqu bainal yamin billah wan nazar al-mubham. Ulama Maliki dia pisahkan dua, sama ada sumpah dengan nama Allah ataupun nazar yang mubham. Apa maksud nazar mubham? Nazar yang tidak lam yusamma lahu makhrajan, dia tidak tak ada jalan keluar. Contoh perkataan dia, illam yakun zaidun fid dar fa alayya nazrun. Sekiranya Zaid tak dalam rumah, maka wajiblah ke atas aku nazar. Ya, nazar apa? Nazar mubham. Nazar apa? Kalau Zaid tak balik lagi, kalau anak aku tak balik rumah lagi, maka aku akan bernazar. Bukan aku akan bernazar, aku nazar. Nazar apa? Itu dipanggil nazar mubham, yang tak jelas. Ulama Maliki mereka buat perbezaan antara sumpah dengan nama Allah dan juga nazar yang mubham, nazar yang tak jelas. Wa baina yaminut talaq wal itiq, dan juga antara sumpah talak dan juga sumpah merdeka. Li'annal ula aymanun syar'iyyah, kerana
Yang pertama itu al-yamin billah, sumpah dengan nama Allah, jelas sumpah-sumpah syariat. Wa thaniyah iltizamat taqa'u bi syaratin minasyurut, bi syaratin minasyurut. Yang kedua dipanggil sebagai sumpah talak ataupun sumpah untuk merdekakan hamba. Semua ini boleh berlaku sumpah, tetapi dengan beberapa syarat. Tak perlu bacalah panjang, jadi cukup sekadar itu. Kita katakan ulama Hanafi tak perlu niat, automatik jadi kalau sumpah. Ulama Maliki dia buat pula, separatkan perbezaan ini dan itu. Ulama Syafi'i dan juga Hanbali dia menyatakan sumpah, lafaz sumpah perlu dengan niat. Sekiranya tanpa niat maka tak jadi sumpah. Dan ulama Syafi'i dan juga Hanbali ni mereka mensyaratkan orang yang bersumpah tersebut mesti ada mukallaf. Dia mukallaf dan juga dia adalah mukhtar. Apa maksud mukallaf dan juga mukhtar? Dia baligh, berakal dan bukan dipaksa. Qasidan lil yamin, memang dia nak bersumpah. Fala tan'aqidu yaminus sabi, kanak-kanak bersumpah tak diambil kira, orang gila tak diambil kira, orang tidur pun tak diambil kira, orang dipaksa tak diambil kira. Semua itu dipanggil sebagai lagha, sumpah lagha, dan tak perlu kafarah. Kanak-kanak bersumpah tak perlu kafarah dan tak pun dianggap ia telah melanggar sumpah. Nabi SAW bersabda, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat pena. Apa maksud diangkat pena? Maksudnya tak ditulis. Diangkat pena tak ditulis. Kan setiap kita buat jahat baik semua ditulis. Tapi untuk tiga golongan ni, rufi'al qalam, diangkat, an salasah, tiga golongan diangkat pena. Diangkat pena, tak ditulis. Siapa dia? Anis sabi hatta yablugh, kanak-kanak tak tulis, tak ditulis sehinggalah dia baligh, dewasa. Wa anin naimi hatta yastayqidha, orang tidur tak kira dia mencarut ke, dia mengumpat ke apa, tengah tidur tak ditulis sehingga dia sedar, baru malaikat tulis. Wa anil majnun hatta yufiqa, orang gila tak ditulis. Apa yang dia cakap, dia buat orang ke, dia cakap apa benda pun tak ditulis, melainkan sampai dia sedar baru malaikat tulis. Kemudian Nabi SAW bersabda juga, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi wa mastukrihu ilaihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tajawaza an ummati, mengampunkan umatku. Mengampunkan apa? Al-khata'a wan nisyan, orang yang terlupa, orang yang tersalah. Wa mastukrihu alaih, orang yang dipaksa juga Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Ulama Syafi'i dan juga riwayat daripada satu riwayat daripada Imam Ahmad menyatakan, idza fa'ala al-mahluf, apabila seseorang telah melakukan perkara yang disumpah, bila niyatin, tanpa niat nak langgar sumpah, lam yahnas, maka tidak dianggap melanggar sumpah. Sawa'un kanatil yamin billah au bit talaq au al-itaq, kaman halafa yaminan billah au bit talaq au al-itaq alla yaf'al amran fa fa'alahu nasiyan au mukhti'an au mukrahan fa innahu la yahnas. Seseorang yang bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, tak kira lah bersumpah talak ke, merdekakan hamba ke, apa ke, dia bersumpah, dia tak nak buat, tiba-tiba dia buat, tapi dia buat dia terlupa. Bila terlupa, maka tidak dianggap dia sebagai melanggar sumpah dan tak perlu bayar kafarah, sebab dia terlupa. Mengambil dalil daripada firman Allah,
walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak berdosa kepada kamu mengenai apa yang kamu tersalah. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Sebab itu dia bukan niat untuk melanggar sumpah. Sebab itu tidak dianggap ia sebagai orang yang melanggar sumpah. Dia dikategorikan seperti orang yang tidur ataupun orang yang gila. Sebab apa? Dia terlupa. Sekiranya dikatakan apa dia? Talaqul hazil yaqa. Orang yang bergurau senda, rajin gurau mengenai talak ni berlaku. Dia kata aku cerai. Contohnya raja lawak ke apa, dia buat berlakon nak cerai isteri dia. Jadi kalau dia kata dia cerai isteri dia, walaupun sedang berlakon, isteri dia yang betul lah, bukan dalam lakonan yang betul. Jadi jawab li'annahu mut al-hazl. Sebab apa dia jadi? Sedangkan dia bergurau. Dia bergurau. Jadi di sini ulama jawab kerana dia sengaja. Bergurau tu bergurau sengaja, bukan tak sengaja. Walau lam yurid hukmah, walaupun dia tak nak hukumnya, dia tak naklah ceraikan isteri dia, tapi dia saja gurau sebut je, tetap berlaku. Lianna dhalika laysa ilaihi bal ila syari', falaysa hadzal ma'zuran. Pada ketika itu orang yang bergurau tidak diberikan uzran. Berbeza dengan orang yang tak tahu, orang jahil. Berbeza orang tersalah, orang terlupa, itu dimaafkan. Orang yang bergurau tidak dimaafkan. Boleh? Ada apa-apa soalan? Kita lihat sikit lagi. Sebulat suara di kalangan ulama. Apa dia? Al-yamin takunu ala niyatil mustahlif. Yamin ini adalah sumpah, yamin sumpah adalah mengikut niat mustahlif. Mustahlif ni apa? Orang yang diminta sumpah pada dakwaan dia, dan juga di hadapan qadhi, di hadapan hakim. Wa dzalika hatta la tabtul faidatul aiman wa tadyi'al huquq. Yang demikian itu diminta ia bersumpah supaya dia tidak membatalkan hak-hak, mensia-siakan hak orang lain. Kerana Nabi SAW bersabda, al-yamin ala niyatil mustahlif. Sumpah itu mengikut kepada niat orang yang diminta sumpah. Dalam riwayat yang lain, yaminuka ala ma yusaddiquka alaihi sahibuka. Sumpah kamu ke atas apa yang membenarkan kamu ke atas perkara tersebut oleh tuan kamu. Jadi sumpah ini bila diminta bersumpah, maka dia bersumpah. Dan bersumpah ini ada ketikanya tidak boleh membatalkan. Dia tidak boleh mensia-siakan hak, membatalkan hak orang lain, tak boleh. Kemudian kita tengok mengenai dengan nazar. Nazar ini sebenarnya ada 3 nazar. Apa itu nazar? Nazar adalah al-wa'du bi khairin aw syarrin
dia janji terhadap perkara baik ataupun perkara tak baik, itu nazar. Cuma dari sudut syariatnya, nazar ini adalah janji terhadap perkara yang baik sahaja. Dari segi lughah bahasa, janji benda baik benda tak baik itu dipanggil nazar. Kemudian nazar ni terbahagi kepada beberapa jenis lah. Ada yang dipanggil nazar min jihati sirah wal lafaz ila mutlaq wa muqayyad. Dari sudut format dia, sirah dia ataupun lafaz dia, lafaz nazar itu adalah ada berbentuk mutlak umum, ada berbentuk muqayyad yang berkait. Wa ghairu mu'allaq bi syarat, dan tidak dikaitkan dengan syarat. Ada juga kaman yuridu an yashkurallaha ala ni'amih, seperti mana orang yang nak bersyukur kepada Allah di atas nikmat-nikmatnya, nikmat yang didapat daripada Allah Ta'ala, maka dia kata lillahi alayya an asuma kaza au usalli kaza, maka aku bernazar aku nak semayang berapa rakaat, 10 rakaat. Aku bernazar aku nak puasa 5 hari. Ini adalah dipanggil nazar. Ini nazar yang mustahab dan wajib untuk disempurnakan. Sama ada lafaz nazar ataupun bukan lafaz nazar. Kerana lafaz nazar ni pelbagai. Dalam bahasa Arab lah, bahasa Melayu satu je nazar. Dalam bahasa Arab ada pelbagai jenis. Illa in qasadal ikhbar fala yajibu alaihi syai'. Kalau dia bagi tahu tak jadi nazar. Ini mustahab. Dia kata aku nak puasa, aku bernazar nak puasa 5 hari. Itu mustahab. Mustahab ada dituntut. Satu lagi nazar muqayyad. Nazar muqayyad ni apa? Huwal makhraj syarat al-mu'allaq bi syarat. Dia ni berkait, bersyarat. In qadima fulanan aw syafallahu maridi fa alayya kadza. Kalau aku sembuh ni, penyakit ni aku sembuh, masuk hospital 10 hari, sembuh ni aku nak nazar nak puasa 5 hari. Ataupun masuk hospital 10 hari, sembuh ni aku nak bernazar sebanyak mana, lama mana aku duduk hospital, berapa hari, maka aku nak bernazar puasa selama mana aku berada di hospital. Berapa hari yang dia nak puasa nazar. وهذا ثاني أجمع الفقهاء على لزومه إذا كان نذرا بقربه. Cuma syarat yang kedua, nazar muqayyad ini, ulama fiqh ijma', sekiranya nazar tersebut berbentuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, maka hukumnya lazim, wajib untuk disempurnakan. Kalau tak ada mendekatkan diri kepada Allah, maka tak wajib untuk disempurnakan, kena bayar kafarah lah. Nazar yang pertama yang mutlak, yang tak sebut apa-apa, aku bernazar nak puasa 5 hari, ulama sepakat wajib ala luzumi fil qurbat, wajib pada perkara-perkara ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah. Tak boleh dia bernazar bukan perkara ibadat. Aku bernazar nak main bola petang ni, itu bukan nazar. Nazar kena ibadat, perkara ibadat. Aku bernazar aku nak bagi sedekah, itu dipanggil sebagai nazar, bentuk ibadat, tak kira ibadat apa pun. Tapi kalau kata nak main badminton malam ni kat dewan, itu tak dipanggil ibadat. Ibadat lah juga sebenarnya untuk, bukan, tapi tak termasuk dalam konteks ibadat lah. Illa ma hukiya an ba'd syafi'iyyah anna an-nazar al-mutlaq la yajuz illa idza kana ala wajhi ar-ridha la ala wajhi al-lajaj wa sarraha fihi bi lafdh an-nazar. Jadi lafaz nazar ni perlu dengan lafaz. Dan nazar mutlak juga mestilah dengan
berbentuk ibadat. Dia tak boleh nazar benda-benda yang lain. Okey. Cuma yang muqayyad ini, nazar yang muqayyad yang bersyarat ini sama juga dalam bentuk ibadat. Kalaulah dia kata aku bernazar, kalau PRU ni menang dekat Pakatan Harapan, aku nak berjalan kaki daripada sini ke KLCC. Dekat je, tak jauh. Bukan sini ke Kedah, tak, ke sini ke KLCC. Dekat kan. Kalau jogging 15 minit dah sampai. Kalau jogging lah. Tapi jangan jogging orang sakit jantung. Orang sakit jantung dia jalan laju macam jogging, jalan laju. Itu lambat lah sikit tapi kalau jogging betul-betul 15 minit sampai. Tapi adakah wajib? Tak wajib. Sebab dia bukan berjalan ke LC, bukan dapat apa, bukan ibadat. Cuma nazar di sisi ulama Syafi'i, dia bahagikan kepada dua jenis lah. Satu dipanggil nazar lajaj. Nazar lajaj ni selalu ketika marah. Ketika marah ni dia nak melenting, dia akan bersumpah. Bukan bersumpah, dia akan nazar. Wa yuqalu lahu yaminul lajaj wal ghadab wa yamin wa nazar ghalaq. Dia marah, ketika marah itu dia nazar. Satu lagi, contoh dia macam mana? Contoh nazar lajaj ini, dia kata in kallamtuhu falillahi alayya aw fa alayya kaza. Dia punya marah tu, aku tak nak bercakap kamu selama-lamanya. Kalau aku cakap dengan kamu, maka aku kena pergi haji, aku kena pergi umrah, sebab aku bercakap kamu. Nak bagi tu di tengah marah tu, tak nak cakap sampai bila-bila. Lain-lain cakap juga, kena bayar kafarah. Kafarah dia apa? Kafarah sumpah. Yang kedua dipanggil nazar tabarrur. Nazar tabarrur adalah nazar berbuat kebaikan. Wa summiya bidzalika li'anna an-nadhir talaba bihil bir wa taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa dipanggil nazar tabarrur? Kerana nazar buat kebaikan, nak mendekatkan diri kepada Allah. Aku bernazar nak puasa 5 hari, aku bernazar nak puasa seminggu. Jadi itu adalah perkara baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar tu, kita sambung lagi mengenai dengan kafarah dan juga nazar. Ada apa-apa soalan? Sumpah laknat. Sumpah laknat ni dia selalu dipanggil sebagai al-mubahalah. Mubahalah dipanggil sumpah laknat juga. Sumpah laknat dalam Quran sebut faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Zaman Nabi dulu, orang Nasrani Najran, dia tak percaya dengan Nabi. Nabi kata, kita apa? Kita buat sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah apa? Nabi panggil semua keturunan dia, bangsa dia, beradik dia semua panggil. Nasrani pun Nasrani Najran panggil semua sekali. Kita buat mubahalah. Kalau betul pihak aku, laknat Allah kepada kamu, bala ujian kepada kamu. Kalau betul ke pihak kamu, maka pihak aku akan kena bala, musibah. Jadi last sekali Nasrani Najran tak berani nak mubahalah dengan Nabi. Sebab mubahalah ni selalunya on the spot, musibah dia. Cuma zaman sekarang ni sikit-sikit ada juga, kadang-kadang benda besar sikit nak terus mubahalah. Ada mubahalah angkat Quran lah, mubahalah bersumpah dengan Quran. Mubahalah ni mana sumpah berat, sumpah laknat. Selalu tidak digalakkan perkara ni lah. Tidak digalakkan, terutamanya Islam sama Islam, tidak digalakkan. Sumpah itu dipanggil sumpah laknat, sumpah al-mubahalah. Macam mana boleh dengar nama tu?
Sekarang kan yang sebelum ni. Dulu kes Anwar Ibrahim tu, yang panggil sumpah mubahalah. Junjung Quran, nak pegang Quran tu, panggil sumpah mubahalah. Sumpah laknat lah. Kalau betul, maka laknat. Tapi zaman sekarang terlampau mudah bersumpah. Dalam masjid bersumpah, lalas sekali akan makan diri balik lah. Terlampau banyak sumpah, sikit-sikit sumpah. Tapi kalau benda jelas salah, sumpah juga. Benda yang jelas salah pun sumpah juga. Itu yang susah. Sebab ya benda jelas salah, tapi nak bagi tahu beranilah bersumpah. Zaman sekarang dah berani. Dia sebenarnya manusia, bila hati dah gelap, terlampau banyak makan benda haram, hati dah gelap, dia tak ada rasa takut sumpah. Suruh buat apa pun dia buat, dia tak ada rasa takut kan. Sebab dah hari-hari rasuah, riba, semua hari-hari benda biasa. Dia tak akan rasa takut. Kemudian satu lagi dipanggil sumpah laknat. Untuk ini sumpah li'an. Sumpah laknat juga dalam munakahat perkahwinan. Isteri dia berzina, tapi dia tak boleh datangkan 4 orang saksi. Kalau buat persaksian di mahkamah, dalam Islam lah, dalam Islam buat persaksian di mahkamah, tak cukup 4 orang saksi, makan diri dia balik. Dipanggil haddul qazaf. Dia nak bagi tahu isteri dia zina, last sekali dia yang kena sebat. Sebab tak cukup saksi, 70 orang, 70 kali sebatan. Haddul qazaf. Kita tak boleh tuduh orang berzina, kena cukup 4 orang saksi baru boleh tuduh. Tapi ini sekadar teori lah. Sebab kita punya di Malaysia ni tak ada hukum jenayah ni, tak ada hukum syariah. Hukum syariah kita di Malaysia perkahwinan ni, cerai, kahwin, talak, khuluk, tebus talak, semua tu fasakh. Itu semua dalam skop syariat, dalam skop syariah Islamiah lah yang diamalkan di Malaysia. Yang jenayah-jenayah ni tak ada lah, banyak hukum sivil. Jadi sumpah li'an ni, dia tak tahu, dia nampak sama ada dia nampak isteri berzina, tapi tak, macam mana nak buat. Terpaksa pergi berjumpa dengan hakim. Dia bersumpah 5 kali sumpah. Dan sumpah yang terakhir dia menyatakan kalau benar wal khamisata anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Sumpah yang kali yang kelima, sekiranya aku benar, maka laknat ke atas dia. Macam tu juga perempuan pun, kalau dia rasa dia tak bersalah, dia tak berzina, dia pula bersumpah sekali lagi, sumpah laknat. Sumpah li'an ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, adalah sumpah yang tak boleh untuk bersama dengan isteri selama-lamanya. Sumpah li'an ni, siapa yang bersumpah li'an, sumpah li'an ni walaupun dia akan terpisah dan tak boleh nak kahwin balik, dia lebih teruk daripada talak 3. Talak 3, teringat balik isteri dulu yang telah diceraikan talak 3, suruh isteri tu kahwin lain bersama dengan suami baru semua. Suami tu cerai, boleh dapat balik. Tapi untuk li'an tak ada jalan untuk bersama, tak ada cara untuk, walaupun dengan cara kahwin lain. Sebab dia berat. Itu bagi sumpah laknat dalam bab munakahat lah. Dia sumpah yang sangat berat. Tapi benda ni jarang lah. Sama ada berlaku ataupun tak di Malaysia, saya tak tahu. Mungkin ada lah, saya tak salah saya, mungkin ada, tapi jarang sangat-sangat. Okey, cukup sekadar dulu. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita. Subhanallah. Nazar ini yang saya bagi tahu tadi lah, adalah daripada, bukan daripada hati, bukan daripada niat. Hati tu niat, ini daripada lafaz mulut. Bila kita bernazar, aku bernazar untuk berpuasa 5 hari, aku bernazar nak puasa 5 hari, maka jadi nazar. Kalau kata aku nak berpuasa 5 hari kalau aku sihat ni, jadi itu tak dipanggil nazar. Nazar kena sebut perkataan nazar. Sekadar tulis, semoga Allah memberi kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.